Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Gempak sahabat-sahabat semua. Kalau sebelum ini Khairy Jamaluddin ataupun KJ membalun hari-hari Najib Razak, tetapi apa yang lebih mengejutkan, tiba-tiba pula beliau berjumpa dengan Najib Razak di mahkamah beberapa hari yang lalu. Saya bukan menyatakan sini untuk menyokongkan mana-mana pihak, tapi saya juga untuk mahu berkongsi maklumat ini yang mana dikongsikan oleh Lokman Adam berkaitan dengan perkara ini. Apa sebenar tujuan Khairy bertemu dengan Najib Razak, sahabat-sahabat semua? Kalau sebelum ini menempelak, membalun, menyerang dan sebagainya, tapi dengan tidak semena-mena beliau pula berjumpa dengan Najib Razak. Jadi mari kita lihat dan juga ikuti perkembangan ataupun pencerahan daripada Lokman Adam berkaitan dengan perkara ini. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, ini dia kita tonton bersama Lokman Adam. Saudara, malam ni kita nak ulas tentang jelmaan lembaga hitam yang telah pergi ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk berjumpa dengan Datuk Seri Najib Tun Razak. Ramai bertanya dengan saya, kenapa tiba-tiba YB Khairy Jamaluddin pergi menghadap Bosco. Saya rasa mungkin YB Khairy Jamaluddin pun dah tahu dah, insya-Allah tak lama lagi Datuk Seri Najib insya-Allah kebarangkalian besar akan dibebaskan, sama ada melalui pengampunan ke melalui apa cara sekalipun. Jadi sudah pastilah saudara, orang yang merupakan punca utama bukan nak kata apalah, saya boleh anggapkan Khairy ini antara punca kejatuhan kerajaan pada tahun 2018, dan kemudian angkara beliau yang telah pun melakukan desakan ke atas Datuk Seri Najib bersama dengan Mas Ermiati, mendesak supaya Datuk Seri Najib melepaskan jawatan. Saya haraplah bukan setakat rakyat Malaysia jangan mudah lupa, saya harap Datuk Seri Najib juga tidak lupa, tuan-tuan. Sebenarnya hari ini saya nak ulas bahawa kerajaan perpaduan kita ni sepatutnya boleh wujud daripada tahun 2018 lagi, sekiranya bukan kerana KJ dan juga bukan kerana Mas Ermiati. Kalau mereka tak mengugut Datuk Seri Najib supaya Datuk Seri Najib mengumumkan peletakan jawatan beliau sebagai pengerusi Barisan Nasional dan Presiden UMNO, kemungkinan besar Datuk Seri Najib yang ketika itu masih lagi caretaker government sebagai Perdana Menteri sempat untuk berunding dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjalinkan kerjasama. Saya tahulah sebab saya antara orang yang diminta untuk mencari kawan-kawan daripada PKR. Cuma masalahnya ketika itu saya dah lama putus hubungan, jadi kerja itu dibuat oleh orang lain. Kalau misalnya KJ tak gelojoh sangat nak melihat Datuk Seri Najib turun daripada pengurusi BN dan juga Presiden UMNO, kemungkinan besar pada ketika itu boleh terjadi Presiden Perdana Menteri masih lagi Datuk Seri Najib, dan Datuk Seri Anwar mungkin menjadi timbalan Perdana Menteri, kerana ketika itu Datuk Seri Anwar masih lagi berada di dalam penjara. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, bila kita kalah pilihan raya, inilah manusia yang telah menunding jari kepada Datuk Seri Najib dengan mengatakan Datuk Seri Najib macam-macam. Dan kalau sebelum ini beliau senyap senyi dalam isu 1MDB dan sebagainya, tiba-tiba bila Datuk Seri Najib sudah jatuh, beliau seolah-olah menjadi jurucakap kepada Pakatan Harapan pada ketika itu. Beliaulah antara yang paling lantang mengkritik kepimpinan Datuk Seri Najib. Sedangkan antara punca Mahathir pada tahun 2015 mengambil keputusan untuk menyerang Datuk Seri Najib ialah kerana Datuk Seri Najib telah melantik Khairy yang merupakan seteru anak dia, Mukhris Mahathir, sebagai menteri, walaupun pada ketika itu Mukhris merupakan menteri besar di negeri Kedah. KJ langsung tak pernah fikir jasa Datuk Seri Najib ini,
Tetapi terus menerus. Malah saya pun kuat di herdiknya kerana saya masih lagi menyatakan kesetiaan saya kepada Datuk Seri Najib, dan saya masih tidak percaya bahawa Datuk Seri Najib terlibat dengan skandal 1MDB dan sebagainya, dan masih lagi meneruskan usaha mencarikan keadilan bagi Datuk Seri Najib Tun Razak. Tetapi hari ini kita tahu bahawa Khairi Jamaluddin telah pun pergi ke mahkamah berjumpa dengan Datuk Seri Najib. Walaupun bagi saya berjumpa itu tak ada masalah, samalah seperti Datuk Seri Ismail Sabri berjumpa. Cuma yang tak sedap ni berita-berita yang selepas itu keluar. Contohnya macam Pak Pukari yang mengadakan cerita-cerita yang bukan-bukan. Sedangkan hakikat dan realitinya, bila Datuk Seri Ismail Sabri berjumpa dengan bosku, lain yang berlaku, tidak seperti mana apa yang digambarkan oleh Salim Iskandar ataupun Par Pukari. Hari ini kita belum dengar lagi Par Pukari ke, ataupun keluar sekejap ke, keluar terus ke, membuat sebarang ulasan berdasarkan perjumpaan di Tun Razak. Cuma saya mengharapkan pengikut-pengikut Datuk Seri Najib, begitu juga dengan orang yang dekat dengan Datuk Seri Najib, jangan lupa siapa Khairi Jamaluddin, dan jangan lupa apa yang dia buat terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak. Itu je yang nak saya sampaikan. Jadi malam ni kalau tuan-tuan ada sebarang soalan, mana soalan punya nombor? 09. Buku tu bawa ni, telefon tu bawa. Ada Kasrul. Tu berapa kena nak bagi 09. So siapa yang ada soalan, tolong ajukan di ruangan komen, sama ada di ruangan komen YouTube yang akan dihandle oleh saudara Hafiz Nafiah, ataupun mungkin di TikTok juga saudara Rafhan akan tengok, teliti soalan-soalan anda. Silakan soalan di studio dulu. Okey, Tok. Ya. Hari ini Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berjumpa dengan Menteri Pembangunan Singapura yang juga seorang ahli parti PAP. Ya. Sedangkan dulu PAS pernah mengeluarkan kenyataan bahawa DAP ni serpihan PAP. Ya. Dan kalau sokong DAP, negara kita akan menjadi macam Singapura. Ya. Kalau dulu mereka mengherdik DAP cukup dahsyat, malah mereka mengatakan bahawa DAP ni kata orang tu lahir daripada PAP. Macam-macam nak kata bahawa kita akan jadi macam Singapura dan sebagainya. Last kali mereka sujud di kaki Singapura. Itu sebabnya bila nak cakap tu berpada-pada, kalau tak berpada-pada, last kali bila tak dapat bantuan daripada pusat, sekarang ni Singapura juga yang dicari. Jangan besok lusa Singapura ajak pergi serang Palestin, dia pun ikut sekarang bersama. Kita harap jangan sampai ke tahap macam tu lah. Okey, soalan lain? Okey. Cakap pasal PAS ni, dia punya penasihat SG4 tu. Oh, penasihat. Penasihat SG4 ni dia kata dia mengaku bersalah sewaktu dia jadi Perdana Menteri dulu, dia bermusuh dengan parti-parti negeri-negeri yang dikuasai oleh PAS, iaitu Kelantan dan Terengganu. So, maknanya dia mengesahkan apa yang kita cakap. Beliau antara yang paling lama menzalimi kerajaan negeri Kelantan dan negeri-negeri yang ditadbir oleh PAS. So alhamdulillah lah kalau Mahathir dah mengakui. Kita harap dalam masa yang sama Mahathir juga mengakui bahawa dia telah membunuh Ibrahim Libya dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Dan kita nak dengar pula, adakah Haji Hadi masih mengesahkan bahawa Habib Ibrahim Libya mati syahid, ataupun kenyataan Mahathir itu lebih benar, iaitu Ibrahim Libya mati katak. So yang mana satu? Yang ini kita mohon pengesahan daripada Mahathir. Adakah beliau hari ini mengakui bahawa Ibrahim Libya mati syahid, ataupun beliau kekal konsisten dengan pandangan dia bahawa Ibrahim Libya mati katak? Dan kita juga nak tahu sama ada kenyataan yang dibuat oleh Muhyiddin Yassin, iaitu PAS Parti Ajaran Sesat yang turut dicanangkan oleh Mahathir Mohamad, adakah beliau masih yakin bahawa PAS Parti Ajaran Sesat?
Okey. Okey. Tok, soalan seterusnya, ni ada soalan tentang Tok, dia nak tanya tentang isu kenaikan harga barang asas ni naik tu. Ya. Dan kebanyakan isu-isu ni terjadi disebabkan adanya kartel. Boleh ke kerajaan buat satu ops besar-besaran untuk kita hapuskan kartel-kartel itu? Dia sebenarnya operasi apa sekalipun kalau kerajaan nak buat, boleh buat, tak ada masalah. Contohnya hari ini, kerja-kerja mencuri diesel masih berleluasa. Ada tempat-tempat tertentu dijadikan tempat simpanan diesel-diesel, yang mengumpulkan diesel-diesel bersubsidi, maknanya duit rakyat Malaysia yang kerajaan agihkan, tuan-tuan, 87% saudara, subsidi minyak, subsidi yang kita berikan kepada rakyat pergi dalam bentuk subsidi diesel, petrol RON95, LPG dan juga elektrik, kan? Banyak. Untuk bahan api ni je 50.8 bilion, tuan-tuan. Bukan satu jumlah yang kecil. Elektrik mungkin besar jugalah, 9.8 bilion. Tetapi untuk RON95, diesel dan LPG, tuan-tuan, 50.8 bilion. Bukan sikit, tuan-tuan. Total 60.6 bilion. Jadi saya minta lah kalau boleh kerajaan fikir balik. Fikir balik. Kalau dia nak buat penguatkuasaan dari segi nak mengekang pembelian diesel bersubsidi dan kemudian dijual kepada industri, boleh buat. Bukan kita tak boleh buat. Kita pun boleh bantu kerajaan untuk kenal pasti kawasan-kawasan. Saya nak beritahu, mencuri subsidi diesel ini, diesel bersubsidi ini kira mencuri lah. Sebab sepatutnya diesel yang bersubsidi ini, kalau satu lori itu 80 liter ataupun 100 liter dia boleh isi, bukan susah sangat. Kalau kita tengok lori itu berhenti lebih daripada masa yang sepatutnya, kita dah tahulah bahawa lori-lori tersebut telah dimodify. Mereka boleh isi, contohnya kalau lepas pengisian, meter tu jelas menunjukkan dia boleh isi 200 liter. Itu pun bukti yang kukuh bahawa berlakunya pencurian diesel. Dan kemudian ada tempat-tempat tertentu digunakan oleh sindiket-sindiket ini untuk bak kata orang tu mengumpulkan diesel-diesel bersubsidi ini, kemudian dia jual kepada industri, kepada kontraktor dan sebagainya. So selagi kita subsidi, contohnya harga diesel sepatutnya RM3.87, kita jual dengan harga RM2.15. Setiap liter kita subsidi RM1.72. Selagi orang boleh isi minyak, isi diesel dan dapat subsidi, selagi itulah perniagaan mencuri ataupun membeli diesel bersubsidi dan menjual kepada industri dengan harga yang lebih murah daripada harga pasaran sebenar tidak akan berhenti. Jadi kena suka tak suka lah. It's not easy to decide on this, tapi kerajaan perlu hentikan subsidi pukal dan kemudian berikan bantuan kepada rakyat dalam bentuk bantuan tunai. Contohnya macam dulu kita bagi BRIM, sekarang dia dapat STR, sumbangan tunai ramah. Naikkan sumbangan tunai ramah dan jangan hanya bagi pada B40, bagikan sama kepada M40 sama. Cuma top 20 je. Top 20 pun kita tengok juga lah. Kalau top 20 itu sekadar gaji dia baru 10,500, kalau sebelum YB Rafizi buat penarafan baru tahap kategori keuangan seseorang daripada sistem B40, M40 dan top 20 ni, nak ubah kepada apa dipanggil sebagai kaedah
Bantuan bersasar. Bukan. Bukan. Klasifikasi Klasifikasi baru. Kaedah tunai boleh guna. Betul. Nah, sebelum ke tahap tu, maka buat masa ni, the best way ialah bagi subsidi. Terus. Betul. Ada orang cakap tu berkenaan dengan juri diesel. Sama juga di sepadan-sepadan negara. Hari ini sepatutnya ialah kita boleh kuat kuasa kan, kita boleh suruh pegawai penguatkuasa tunggu di sepadan-sepadan negara, tengok warga Singapura beli tak minyak petrol kita RON95 yang bersubsidi ni, dekat sepadan Golok ke, dekat Bukit Kayu Hitam ke, adakah kereta Thailand mengisi minyak. Kita boleh buat macam tu, tapi sampai bila kita nak buat macam tu? Dan dia orang pun kena tahu kalau kita daripada masa ke semasa kita improvise kaedah untuk mengekang penyeludupan, mereka yang membuat kerja menyeludup ini juga dari masa ke semasa mereka juga dia punya kaedah dia menyeludup pun semakin sophisticated, semakin canggih, semakin banyak kaedah baru. Contohnya macam kalau kita terus menerus memberikan subsidi kepada nelayan, bukan semua subsidi itu nelayan nikmati untuk dia turun ke laut kan. Ada juga penyalahgunaan subsidi nelayan ini. Jadi the best way you bagi terus direct tunai kepada nelayan supaya nelayan-nelayan ini tidak menyalahgunakan dan tidak ada pihak yang mencuri pula subsidi diesel nelayan ini dan kemudian menjualnya kepada industri. Benda ni penting. Alright, itu dia sahabat semua pencerahan daripada Lokman Adam. Yang pertama tadi berkaitan dengan Khairy Jamaluddin, sahabat-sahabat semua. Sebelum ini seperti yang kita ketahui, Khairy Jamaluddin adalah individu yang begitu lantang mulutnya menyerang Najib Razak sebagai presiden parti mereka di Parti UMNO ini. Tapi dengan semena-mena beliau pula berjumpa dengan Najib Razak. Jadi inilah dia kenyataan daripada Lokman Adam berkaitan dengan isu ini. Menarik untuk kita ikuti. Jadi apapun sahabat semua, saya tidak berpihak kepada mana-mana, tapi kita cuma mau menyampaikan maklumat terkini berkaitan dengan kegiatan dan pergerakan yang dilakukan oleh KJ dan juga pencerahan daripada Lokman Adam. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright No Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.